Okey, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli min ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Rahmatil aqdar fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Burung-burung berkicauan teramat bahagia di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kilatan cahaya terpancarkan penuh bermakna dari Ahmad, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati kepada pengetua, puan pengetua Ustazah Siti Nurida binti Tohirun, ya. Terusnya kepada penolong kanan pentadbiran Cikgu Ismail, seterusnya penolong kanan Hal Ehwal Murid Ustaz Najmi, penolong kanan Co-Curriculum Ustaz Firdaus, penolong kanan Tahfiz Ustaz Alauddin, guru-guru guru-guru kanan mata pelajaran, ya, guru-guru serta kaki tangan sekolah Mahat Integrasi Tahfiz Selangor, Bagalalang, dan akhir sekali yang diraikan pada malam ya, anak yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sekali lagi apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis yang cukup bahagia, ya, yang cukup, iaitu majlis ilmu bagi kita meraihkan ceramah perdana Maulidur Rasul bagi tahun 1443 Hijrah. Jadi sebelum saya meneruskan kita dari ini, saya ingin izin kepada asatizah yang ada di hadapan saya ini. Masya Allah, sungguh hebat-hebat. Di kalangan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu, ya. Saya ni sebenarnya taklah orang kata sehebat mana nak menyampaikan tentang Maulidur Rasul. Ya. Jadi sikit-sikitlah kita sampaikan sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ya, sampai daripada walaupun satu ayat. Jadi saya minta keizinan pada Azza untuk meneruskan perkongsian kita pada ini. Jadi anak-anak yang dikasihi Allah, ya,
Jadi pertama sekali kita ukur, kita dapat meneruskan majlis ilmu pun dalam keadaan secara online, tidak sesuka. Jadi kita ingat ya tentang satu ummiyin. Ummi ni kalau dalam tu golongan yang tidak pandai baca, golongan yang tidak pandai menulis, ya. Tetapi sebenarnya golongan ummiyin juga ada pada masa dan saat ketika ini, iaitu diistilahkan orang yang tidak tahu tentang teknologi. Ya. Tidak tahu tentang teknologi pun sekarang ini dikira ummiyin. Sebab zaman sekarang media adalah teknologi. Untuk kita perlu tahu teknologi. Untuk kita menyampaikan PDPR, kita perlu tahu teknologi. Jadi itulah ya, kita kena membuat kesediaan dalam mempunyai ilmu tentang teknologi. Jadi malam ini saya berikan tugas dan tanggungjawab untuk berkongsi-kongsilah ya, berkongsi idea, berkongsi cerita tentang hakikat mencintai Rasulullah SAW. Tuan-tuan, anak-anak dikasih sekalian, cuba kita perhati gambar yang berada di hadapan ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan serta anak-anak sekalian mengetahui apakah jenis makanan yang berada di hadapan kita ini. Lain bukan ialah sebiji kek, sebiji kek, tapi beli pula saya pagi tadi beli dua saja ya. Ada soalan yang diajukan kepada saya, ada lilin dan boleh tak kita menyambut hari jadi dengan yuk lilin. Dia dengan lilin itu. Jadi anak mana kan tiba saat ke bulan akan kita jadi berjumpa Masya Allah. Ya cukup pada saat itu ketika itu kita akan cukup terharu. Jadi ada apakah tujuan ibu dan ayah kita meraihkan hari jadi kita? Adalah tak lain dan tak bukan adalah kerana rasa cinta kepada kita, rasa sayang kepada kita. Jadi sebab apa kita ini adalah anak-anak kedua ibu bapa kita. Jadi bersesuaian dengan itu, ya, di sini kita hendak memfokuskan satu sambutan yang cukup meriah, iaitu meraihkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud dan kami tidak mengutus engkau yakni Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Anak yang Allah sekalian, cuba kita perhati arti rahmat. Apakah itu rahmat anak-anak? Rahmat ini kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita semua. Sebagai contoh, mata kita dapat melihat perkara-perkara yang baik. Mata kita dapat gunakan ketika kita menghafaz Al-Quran. Mata untuk kita melihat jalan pulang dan sebagainya. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan hidung yang Allah kurniakan kepada kita? Nasib baik anak-anak, hidung kita ni, lubang kita hidung ni ya, menuju ke bawah. Kalau hidung kita ni terbalik dekat atas, bayangkan waktu hujan. Sekarang waktu hujan confirm banjir. Ya. Kemudian apa akan jadi dengan hidung kita? Habis penuh dengan air dan tikang bertakung, tak boleh nak bernafas ya. Jadi mulut, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita mulut untuk kita berkata perkara yang baik-baik, untuk kita merasai makanan hasil kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Banyak lagi rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau boleh dikira anak-anak, sebenarnya rahmat yang Allah kurniakan kita di dunia ini hanya satu saja. Dengan udara yang kita hirup ini, yang kita boleh bernafas dan hidup ni, ya, tidak memerlukan untuk membuat pembayaran apa-apa, tidak bayar sen. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dikatakan kat sini, rahmat di dunia ini 100%. Kalau 99% lagi, mana itu kok besar ini dalam akhirat. Jadi bersesuaian dengan sambutan kita ini. Ya, insan kita kasihi nanti sedikit sebanyak memberi kesannya kepada kita akhirat nanti. Ya, semua akan Ustaz terangkan masalah yang. Tetapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih kepada kumpulan adik kumpulan dari Sidang. Ya, teringat Ustaz waktu berada di Meet Pagalang, ya, sama-sama bersidah bersama kawan kita tadi setelah juga yang hello, terputus ya? Hello? Salam ya? Suara Ustaz kau tadi. Okey, dah muncul lah ya? Okey, baik. Terima kasih. Alright. Okey, minta maaf ya. Dengar tak suara Ustaz? Dengar? Okey, dengar. Okey, alhamdulillah. Minta maaf lah, line terputus begitulah ya. Okey, kekangan dia. Okey, baik. Saya share balik. Tadi pun dah terputus. Okey, kita share balik. Ada slide. Okey. Sekejap ya, sebentar. Kita share. Okey. Alhamdulillah. Bismillah. Okey, baik. Okey, jadi kita sambung balik ya, anak-anak ini kasih alhamdulillah teruskan aktiviti berqasidah ya, yang mana di Meet Alam Impian tu pun hasrat Badar tu Ustaz Saiful tu jumpa Ustaz untuk membuat kumpulan qasidah. Alhamdulillah hasrat tu dapatlah tunaikan seketika ya, tetapi Ustaz dapat pergi menjadi pensyarah. Jadi kumpulan tu sekarang memang IV dulu, telefon juga minta tolonglah hari Sabtu ke, dan saya kata insyaAllah boleh ya, insyaAllah. Baik, seterusnya kita tengok anak-anak yang dikasihi kalian. Sebenarnya kita relate tadi dengan ibu ayah yang ikan hari kita, ya, sebab mereka sayang kepada kita, sebab kita ni anak kepada ibu dan ayah. Untuk pengetahuan anak-anak yang sekalian, sebenarnya Nabi Muhammad sampai dahulu 1400 tahun dahulu awal lebih lama telah mencintai umatnya. Okey, sepanjang yang Ustaz tunjukkan di hadapan ini, ya, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pergi ke perkuburan Baqi', ya, maknanya Nabi pun berkata, amat ingin di hatiku seandainya dapat kita melihat saudara-saudara kita. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian para sahabat tanya-tanya. Para sahabat tanya-tanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kan, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ini menjawab, tidak, kamu ini adalah sahabatku.
Okey, siapakah yang dimaksudkan dengan saudara-saudara? Adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang belum muncul. Belum muncul. Menjadi orang beriman yang belum ada lagi yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita, tuan-tuan dan puan serta anak-anak yang dikasihi Allah sekalian. Kerana kita ini merupakan saudara Nabi. Kita ini merupakan saudara Nabi. Jadi begitulah ya rasa kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga menyatakan kita ini adalah saudaranya. Baik, bila kita dah rasa cinta, kalau kita lihatlah ayah kita, ya, sayang kita, siapkan sebetulnya cukup untuk kita. Ayah, ibu hantar kita ke sekolah. Okey, kemudian apa lagi? Ya, menyiapkan kelengkapan kita. Dan Nabi SAW ada ya, sesuatu yang kita lihat percintaan ini. Kita akan tengok slide yang seterusnya. Okey. Jadi, pertama tapi sebelum tu kerana Ustaz ni mohon dah catatkan apa yang Ustaz kongsikan ini. Dia kalau pen kemudian bila anak-anak dan point ini sebarkan, viral lah. Mudah-mudahan yang ini menjadi amal jariah kita di akhirat. Tak teringat apa yang dia kan Fakhruddin kat Ustaz, dia kata, saya guru ni bukannya orang kaya sangat. Ya. Dia kata memang guru ni tak kaya. Kalau nak cari waktu jangan jadi guru. Guru ini tak kaya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mengganggu. Boleh Ustazah, ke kami pihak Urustia dapatkan slide Ustaz ya? Biar kami pancarkan, kurangkan sikit gangguan lain di pihak Ustaz. Boleh Ustazah. Okey, sekejap ya Ustazah. Okey. Sebenarnya macam tu kali lah. Waktu saya di SRA Rantau Panjang pun begitu, dia ramai pelajar masuk sampai beratus-ratus. Bila saya share tak boleh. Okey, sekejap ya saya sharekan. InsyaAllah Ustazah. Mudah-mudahan apa yang saya sharekan ini menjadi panduan untuk kita bersama ya, insya-Allah. Sekejap. Okey. Baik, Saparia anak-anak, insya-Allah Ustaz dah bagikan slide pada Ustazah Hazirah. Okey, Ustaz unshare balik. Mohon Ustazah Hazirah sharekan. Okey, baik. Tapi sebelum tu Ustaz teruskan juga ya. Baik ya. Jadi pertama sekali anak-anak, hakikatnya yang pertama tolong tulis ya. Okey, apakah untungnya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, poin yang pertama adalah kitab suci Al-Quran yang kandungannya kekal terpelihara sehingga hari ini. Jadi itulah keuntungan kita yang paling besar sekali. Itu kita ada kitab suci Al-Quran mana Allah telah melihara Al-Quran sehingga saat dan ketika ini berbanding dengan kitab yang terdahulu. Ya, kitab Injil telah diubah, Taurat dan sebagainya. Tetapi kita Al-Quran Allah jaga sehingga kan kita ni anak-anak dapat menghafal. Okay? Dapat menghafal. Alhamdulillah, tahniah kepada anak-anak yang telah menghafal 30 juzuk. Ya. Jadi kitab suci Al-Quran ni ya, beruntungnya kita sebagai panduan. Sebagai kita menjadi panduan, sebagai kita merujuk Al-Quran yang mana bila kita merujuk kita tidak akan sesat selama-lamanya. Okey, tuliskan poin yang pertama. Untungnya kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana kitab Al-Quran. Okey, itu adalah poin yang pertama. Seterusnya anak-anak, apakah dia poin yang kedua? Beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, tulis ya, pahala kebajikan yang berlipat ganda. Sehingga amalan yang sedikit kita laksanakan dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, ya Allah, Allah berganda-gandakan pahala kita. Sebagai contoh anak-anak, ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, 1000 bulan. Jadi, bila kita melakukan kebajikan di dalam Lailatul Qadar,
maka Allah berlipat gandakan amalan kita. Memang cukup mudahlah orang kata. Okey. Baik, yang ketiga anak-anak, beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah kita dapat nombor 3, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas melakukan dosa-dosa besar. Okey. Kita melakukan dosa besar sebanyak mana sekalipun, ya, sebesar gunung mana sekalipun, apabila kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa. Tapi dengan syarat anak-anak. Dengan syarat jangan kita syirikkan Allah. Jangan kita menyekutukan Allah. Jangan kita meyakini bahawa ada kuasa lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyaklah, maksudnya kita kena kukuhkan akidah kita, kena kuatkan akidah kita. Kemudian satu, apabila kita melakukan dosa terhadap orang lain, yang ni susah, berat sikit anak-anak. Ya, kita melakukan dosa atau menzalimi orang lain. Ingat ya, baik-baik sekarang ni zaman fitnah, kita cukup risau. Ya, apabila berita yang datang dekat kita tu, hendaklah kita tabayun terlebih dahulu. Apabila kita percaya, kita pula forward berita-berita tersebut, habis. Itu yang dia katakan nanti di akhirat nanti akan jatuh bankrupt. Ya, akan jatuh bankrupt. Okey, baik. Jadi untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz ambil 3 poin dia. Yang pertama tadi Al-Quran, bersesuaian dengan anak-anak yang menghafaz Quran. Itulah untungnya kita ada Al-Quran. Yang kedua adalah berlipat ganda pahala yang dilakukan kebaikan. Dan yang ketiga, kita dapat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa-dosa, kecuali dosa syirik dan juga dosa sesama manusia. Okey, baik. Itu adalah hakikat untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Adik-adik ataupun anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Maulidur Rasul. Kita ambil konsep dulu, ya, untuk kita memperkukuhkan lagi pengetahuan kita. Jadi Maulidur Rasul ini, ya, kita tengok kepada konsepnya, kenapa kita meraihkan Maulidur Rasul setiap tahun. Ya, setiap sekolah di bawah Badar, di bawah panitia agama, ya, banyak mengadakan tentang Maulidur Rasul. Jadi kalau Maulidur Rasul ni adalah sambutan sempena hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi sebab apa? Kalau kita menyambutnya, kalau menurut Imam Al-Suyuti ni, ya, dia akan mendapat pahala dan ganjaran. Okey, bertujuan kenapa? Itu yang tadi yang kita ambil yang pada awal tadi, iaitu melahirkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa pula kita nak rasa cinta dan sayang kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi diutuskan untuk sebagai rahmat ke seluruh alam. Dia ada perkaitan-perkaitannya. Okey. Jadi bila kalau kesambutan Maulid Rasul ni, ya, itu menandakan seseorang itu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu rasa gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta orang itu berbangga dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada apa orang kata, rasa segelintir dalam diri kita ini bahawa tak sayang pada Nabi. Okey. Kemudian tak gembira pula dengan kelahiran Nabi. Malah ada yang menentang. Ada yang menentang. Okey. Jadi itulah hakikat kenapa kita meraihkan Maulid Rasul setiap tahun. Okey. Jadi pada diri Nabi SAW, apabila Maulid Rasul, ya, Nabi berpuasa. Dalilnya macam tadi khutbah Jumaat ada dibacakan tentang hadis riwayat Muslim. Kerana apa? Pada hari Isnin, ya, Nabi dilahirkan. Juga pada hari Isnin juga Al-Quran diturunkan. Jadi Nabi berpuasa, meraihkan. Okey, kemudian seterusnya, apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan bagi meraihkan Maulidur Rasul ini? Berselawat. Okey, berselawat. Dalilnya apa? Sabda baginda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat ke atasnya 10 kali. Maksudnya Allah memberi rahmatlah kepadanya 10 kali. Okey. Jadi
Biasanya berselawat ni mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, tu kan amalan berselawat ini. Adik-adik ya, bolehlah amalkan berselawat ni pada waktu ketika bila saja ya. Walaupun tak ada wudu, berselawatlah. Sekarang macam-macam ya berselawat ya, kemudian ada yang dikarang oleh para ulama ya, selawat tifrajiyah, selawat tabibiyah, cukup seronoklah. Okey. Jadi berselawat banyak-banyak. Kita berselawat sekali, Allah akan berselawat ke atas kita 10 kali. Ya, insya-Allah. Okey. Baik. Seterusnya ya. Apa dalam Al-Quran lagi yang menyatakan tentang berselawat seperti mana surah yang Ustaz baca tadi, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-56 yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Okey, macam adik siapa tadi berqasidah. Ya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Masya Allah. Ya, Ustaz ucapkan tahniah jugalah kumpulan qasidah Mix Bakalalang. Ya. Tak tahulah tahun ni ada lagi ke tak, tapi yang setahu Ustaz waktu zaman Hafiz tu ya, dia ada buat qasidah mingguan. Ya. Setiap minggu sekali dia buat ya, rasa Jumaat malam kot. Hafiz tu ada buat qasidah, dia minta jumpa Ustaz tolong designkan. Dia kumpulkan semua qasidah-qasidah tu, dia minta Ustaz Kamal boleh tak tolong designkan muka depan qasidah tu. Ustaz buat kan, suka dia. Lepas tu dia buat kan. Macam-macam versi ada. Ada yang qasidah Arab pun ada. Qasidah Jawa pun ada. Mentang-mentang lah ramai guru-guru kita ini, guru-guru Mix Bakalang, wong Jawa. Dia buat qasidah Jawa. Apa lagunya tu Ustaz? Padang Bulan. Padang bulan, padang kaya dino rembulane sing awe-awe. Ustaz bukan Jawa tapi bukan Jawa tu boleh lah ya. Okey. Baik, seterusnya tapi tak apa. Ustazah Azira tak boleh share ya? Ustazah Azira? Tak boleh ya? Tak boleh, tak apa. Kita teruskan. Okey. Baik. Biasalah ya, Ustaz Cikgu Ismail tu dia Jawa tu. InsyaAllah. Ustaz, slide-nya tak dapat lagi, pending kot. Pending ya. Allah SWT. Okey, mungkin dia kot. Okey, tak apa kita Zah. Okey, baik. Sementara tunggu dia ding, kita teruskan juga. Okey, baik. Jadi sebenarnya kan terlihat macam qasidah-qasidah ni, inilah media dakwah. Dekat Indonesia ni, Jawa ni, dia ada Wali Songo kan. Jadi ketika perang Islam di Jawa dulu, Jawa tu dia suka macam Cak Limpong ya. Jadi apabila Wali Songo ni, terutama Sunan Bonang, Sunan Kalijaga ya, dia mencipta lagu-lagu qasidah bungsu nasihat untuk dia orang kata ya, diorang dah ada Cak Limpong Jawa, mungkin tidak secara Islamik, tetapi Wali Songo ni dia dapat mencipta qasidah-qasidah tu. Jadi orang Jawa semua tertarik. Itulah kita tengok Cak Limpong semua itu. Contohnya hadra-hadra yang kita main tu banyak daripada tanah Jawa lah ya, tanah Jawa. Dan kalau sambutan Maulidur Rasul ya, ustaz-ustaz sekalian, anak-anak sekalian, kalau di Indonesia, Masya Allah, ia Cempuling. Cempuling ni dia kompang Cik Ismail. Kompang dia besar ya, Cempuling. Kan? Dia ada soal, lepas tu dia salah-salah. Cik Ismail boleh tak sikit Cempuling? Dengar masa kecil-kecil dulu. Sekarang dah tak ada ya cikgu? Itulah dia punya pelapis ni dah tak ada. Masya Allah.
mungkin boleh ditubuhkan di sebagai lalang. Tahu kan? Okey, baik. Ada lagi. Rasanya macam dekat Banting banyak campuling. So, saya pernah tengok kat muzium di Selangor tu, ada satu sudut campuling tu. Rasanya kat Banting. Okey. Jadi kan, kalau kita lihat di Indonesia, ya, ni saya kongsi lah. Saya pernah pergi Malaysia. Tu ada sambutan haul lah, ya. Saya pergi ke Pompes ni Saran di Jawa Timur, Jatim. Orang Indonesia ni dia suka akronim. Kalau Jawa Timur tu Jatim, kalau Jateng tu Jawa Tengah. Dia pergi Banguris ada. Ya, Cik Lazimi. Oh, Banguris ada, ya. Okey, bagus tu. Ya. Bolehlah kita nanti lihatlah, itu pun satu seni juga, dakwah. Baik. Jadi kalau di Indonesia tu kita tengok memang kalau sambutan dia maulid dia tu, Masya Allah, janganlah. Saya pergi kat Surabaya tu, bukan satu kampung tu, macam bandar tu, penuh. Dia kumpul orang semua pakai putih. Ketayap dia pun ada ketayap Surabaya dia yang keras tu. Allah, kita rasa seronok je, dekat tapi yalah, kadang-kadang dia punya kutubah dia tu, tausiah dia ngomong Jawa. Ya. Saya kurang faham lah, tapi kadang-kadang guru tu dia translate sikit-sikit lah bahasa Melayu, ya. Indonesia. Memang cukup hebat lah. Okay, baik. Okay, jadi biasalah slide ni dia tak muncul-muncul lagi. Okay, tak apa, kita teruskan. Okay, baik. Jadi kan, anak yang dirahmati Allah sekalian, hakikatnya, kalau kita lihat, zaman Nabi tak buat maulid ni. Para sahabat pun tak buat. Kenapa kita buat? Inilah hakikat dia. Yang pertama, kita lihat jarak masa kita dengan jarak 1400 tahun. Jadi zaman sahabat, para salaf, mereka dah bertemu Nabi, so tak jadi masalah. Yang kita dah beribu-ribu tahun semakin pada maka ilmu dan sirah menceritakan tentang kehidupan Allah pun jauh. Macam saya tinggal di sampai dekat Al-Alfian, mengenal sejarah, kemudian ditambah pula bentuk teknologi, RBT. Nak dikatakan sini, bila kita belajar sejarah biasa ni dengan sirah ni lain, roh dia lain. Bila ustaz ceritakan sejarah perjuangan Mat Kilau, kemudian apa lagi tentang pahlawan-pahlawan Melayu melawan itu kebangsaan, ya. Tetapi bila kalau di kuis, kuis pun saya ditugaskan untuk mengajar sirah nabawiyah litarbiyah. Mengajar sirah juga, tapi sirah lah, tapi kena guna kitab Arab, Masya Allah. Tu ya, itulah cabaran sebagai sang pensyarah. Dia baginya kitab Arab, sirah litarbiyah, sirah nabawiyah. Okay, jadi bila saya dah pengalaman mengajar sejarah dunia dan juga sirah Rasulullah SAW ni, lain rasanya. Sebab itu ya, adik-adik, ya, kalau jemput penceramah sesiapa pun bila zaman Maulidur Rasul, jangan kita kata alah ustaz ni cerita benda yang sama je. Tidak. Ya, sirah Rasulullah ni kalau kita cerita ni, ya, kita tak akan rasa jemu, malah kita akan rasa lagi bersemangat, iman kita akan teguh. Dalilnya dalam surah Al-Hud, ya, surah Hud yang menyatakan sirah-sirah Rasulullah ni Allah akan teguhkan hati kita. Allah akan teguhkan hati kita supaya tidak terpesonglah. Okey, baik. Kita sambung tadi. Kenapa zaman sahabat ada tapi zaman Rasulullah tak disambut tapi kita ada? Okey, pertamanya sebab jarak jauh kita tu dengan Rasulullah SAW. Jadi ilmu dan sirah-sirah yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW pun jauh. Okey, itu yang pertama. Jadi kita kena ada justifikasinya lah kenapa kita sambut. Okey, yang kedua, kita dah jauh ni, ya, adik-adik, anak-anak yang rahmat sekalian, apa yang jadi? Itulah adanya perkembangan ilmu barat yang akan menghakis nilai-nilai Islam sehingga
tersebarnya pandangan-pandangan songsang. Contoh apa? Sekarang bahaya, ya, pemahaman liberalisme. Okay, ni Ustaz jelas waktu ambil master di OUM dulu, pengajian Islam, kita kena kaji fahaman yang berada sekarang ini. Fahaman liberalisme, pluralisme, Syiah, tarikat sesat, yang sesat lah, yang tak sesat okey. Apa lagi? Dengan fahaman Wahabinya semua kita belajar. Jadi itu memang muncullah fahaman-fahaman. Okey, jadi kesimpulan permasalahan daripada itu, kita jauh dengan zaman Nabi, maka para ulama terfikir macam mana nak memupuk rasa cinta ni. Jadi mereka menetaplah tarikh kelahiran Nabi SAW ni sebagai hari Maulid Rasul. Jadi kalau dia punya aktiviti tu, yang terlihat sekarang ni lah, ada qasidah, ada penceritaan tentang sirah-sirah, dan kita ambil ibrah dia. Ambil dia punya pengajaran dia. Okey, baik Alright, seterusnya. Okey, anak-anak yang dirahmati sekalian, okey, tolong tulis. Okey, di sini apa? Hakikatnya adalah syafaat Nabi. Okey, tulis syafaat Nabi. Apa maksud syafaat? Iaitu pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pertamanya, syafaat Nabi, apabila kita banyak mengingati, mencintai Nabi, berselawat, ya, yang pertama yang dinyatakan adalah untuk membebaskan umat manusia daripada kedahsyatan padang mahsyar. Ustaz nak cerita betapa dahsyatnya padang mahsyar pun tak boleh, sebab ustaz pun tak pernah sampai lagi padang mahsyar. Ya, tetapi cukuplah kita ambil di sini contoh apabila kita dah berada di dalam kedahsyatan padang mahsyar, syafaat Nabi SAW dapat membebaskan kita. Okey. Itu yang pertama, syafaat. Ini kalau kita dah belajar waktu sekolah rendah dulu. Yang kedua, syafaat Nabi juga, ya, akan memasukkan satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa perhitungan apapun ke dalam syurga. InsyaAllah sampai macam tu sekali. Syafaat Nabi tu. Itulah cakapnya, itulah hakikatnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita nakkan rahmat juga, ya, kita nak dapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Okey, yang ketiga. Okey. Syafaat Nabi juga, ya, kepada kaum dia dah dihisap. Ya, dia dah dihisap. Dan juga diputuskan untuk terima hukum. Okey, tetapi dengan syafaat Nabi bolehlah dicabut semula hukuman itu. Ya, boleh dicabut semula. Sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ni, kalau siapa belajar undang-undang, kadang-kadang kita tengok berita kan, seorang yang telah dijatuhkan hukuman mati. Contoh dia mengedar dadah ke apa ke, dia ada masa pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Kadang-kadang kan kita tengok orang yang dijatuhkan hukum ni pun bukan dapat siap. Kadang-kadang mungkin mereka difitnah, ya, kita tak tahu. Itu antara dia dengan Allah. Tetapi nak diceritakan kat sini, orang tu dah jatuh hukum mati, hukum gantung. Tapi bila merayu, dapat rayuan dan dibebaskan oleh yang di-Pertuan Agong. Macam mana keadaan orang itu pada ketika itu? Ya Allah, rasa macam, ya Allah, macam seperti hidup, mati hidup semula lah. Ya. Jadi itu yang kita nak, syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian mengeluarkan mereka yang berdosa dari azab neraka. Ya. Kemudian syafaat Nabi juga dapat naikkan ke tingkat yang lebih tinggi ke syurga. Ya. Nampak betapa besarnya rahmat Allah pada ketika itu. Dengan hanya syafaat daripada Nabi SAW, boleh membantu kita di akhirat nanti. Okey, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ustaz-ustaz yang saya kasih sekalian. Okey, baik. Seterusnya, tolong tulis, ya, hakikatnya. Apakah tujuannya? Tujuannya. Ya. Okay. Apa yang kita buat ini semua ni, apa tujuan dia? Maulidur Rasul, kemudian ada pula kasidahnya, ada pula ceramah dia. Okey. Macam pagi tadi di SMK Putrajaya, saya cukup yalah, nampak memang dia sekolah SMK, dia bukan sekolah agama,
tetapi saya tengok persediaan guru dan pelajar ni cukup profesional. SMK Putrajaya ni, Prisi 16-1 ni sekolah budak-budak pandai. Ya. Mereka boleh adakan pertandingan TikTok. Sebenarnya tak salah pun TikTok. Bila kita tengok, yelah memang sekarang ni kita punya persepsi TikTok ni nampak perempuan yang tidak menutup aurat, lenggang-lenggok menari depan kamera dengan diiringi oleh lagu-lagu. Lelaki pun sama juga. Lelaki pun sama juga. Okey. Tetapi kalau kita tengok sebaliknya, positifnya TikTok ini boleh dijalankan dijadikan sebagai medium dakwah. Okey, macam tadi sekolah tadi dia buat pertandingan TikTok. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Hazira. Mudah-mudahan Ustazah Hazira diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustazah boleh buka tak slide nombor 15, tujuan. Tujuan. Bagi nampak sikit lah kan, sekarang kita kan medium teknologi. Okey, kita boleh fokuskan. Okey, jadi Ustazah boleh buka slide yang ke-15, tujuan. Okey, macam tu juga dengan saya. Okey, apabila saya mengajar sirah Nabawiyah li Tarbiyah, saya ada bagi assignment pada pelajar-pelajar saya untuk membuat TikTok. TikTok untuk semester pertama lah, pelajar diploma. Jadi saya tengok, Masya Allah, memang zaman ini zaman mereka ni khusus untuk cikgu-cikgu kita kan. Memang zaman mereka. Saya tak ajar pun TikTok. Saya hanya bagi arahan, pensyarah biasalah kan. Kita bagi je lah rubrik dia. Okey, anda diminta untuk buat satu video presentation TikTok, okey, untuk tentang sirah-sirah Nabi. Jadi ustaz-ustazah, Masya Allah, saya tak buat pun kelas TikTok. Memang tak ada masa pun nak buat kelas TikTok. Tapi pelajar-pelajar ni dia boleh buat cantik, ustaz-ustazah. Cubalah suruh pelajar kita form 5 ni buat. Dia buat macam mana? Dia buat macam pandai lah. Dia buat belakang dia ada background lah, ada muzik lah. Bila dia sampaikan tu pula, dia buat muzik Rasulullah. Dia mencapai tentang kisah sirah Rasulullah. Dia buat muzik pula yang laukana tu kan. Kemudian saya tengok pula menitis air mata. Memang bagus. Okey. Jadi itulah antara assignment di IPT. Ada tu. Sebab macam di kuis, kita memang melahirkan dai, guru-guru yang orang kata mengikut peredaran semasa. Dan kita ada kursus ijazah sarjana muda pendidikan dengan multimedia. Kalau ustaz-ustazah nak buat part time, silakan. Sebab apa bila saya ada pelajar praktikal, bila kita mencerap pelajar, bila kita ada dengan guru pembimbing, guru pembimbing ustaz, cikgu Ismail, guru pembimbing pelajar praktikum ni biasanya guru pembimbing dah senior cikgu. Tapi yang bagus ni bila pelajar kuis ni dia mengajar, mereka menggunakan PDPR, PDPR secara games. Jadi guru-guru pembimbing ni terpegun. Yalah, diorang memang, minta maaf lah, guru senior ni kita memang dari segi teknologi ni bukan tak pandai, cuma tak biasa. Tapi dia kata, Ustaz, dia panggil Encik Kamarul, saya sangat pujilah pelajar kuis ni sebab dari segi IT dan multimedia mereka cukup. Pelajar tu boleh tertarik. Kelas yang mula-mula ni jarang dia buat multimedia, tapi bila masuk guru praktikum penuh. Sebelum ni 10 orang aja. Tapi bila guru-guru praktikal ni masuk, dia ada multimedia, budak-budak suka. Contohnya games, memang cukup suka. Okey? Baik. Jadi kita berbalik pada tujuan yang pertama ni, kita buat ni apa? Untuk kukuhkan hati dan jiwa kita lah. Okey, kukuhkan daripada apa? Daripada tauhidkan Allah. Daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa. Jadi kita akan kukuhkan. Hati tu penting lah. Sebab itulah dalam IHAS, anak-anak telah didedahkan dengan IHAS tu, perintegrasian tu pun akan mengukuhkan jiwa. Macam tu juga dengan kuis. Kuis memang perintegrasian ilmu tu memang itu budaya kita. Sebab kuis ni dia ambil model daripada UIA.
pengintegrasian ilmu. UIA pula dia ambil model ni pengintegrasi ni daripada Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Bila sebut Syed Naqib Muhammad Al-Atas ni memang seorang ahli falsafah yang cukup hebat lah. Jadi Syed Muhammad Naqib Al-Atas turun kepada UIA ni berkembang kepada Kuis. Jadi Jais pula ambil juga IHAS, cukup cantik. Okey, yang kedua, apa tujuan kita ni adalah untuk menzahirkan rasa kegembiraan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa tadi yang mula-mula tadi Ustaz baca tadi? Rahmatan lil alamin, memberi rahmat ke seluruh alam. Rahmatnya. Okey, dalil-dalilnya tu adalah kat situ. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiganya untuk kita menyuburkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah bermakna kita cinta juga kepada Allah. Kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna kita juga mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik, jadi tolong tulis itu tujuan-tujuan kita dalam menyambut ni. Okey, hakikatnya lah. Ya. Okey, baik, seterusnya Ustazah Azira, kita tengok timeline. Okey, sebelum kita habis sampai pukul 10 kan. Okey, timeline okey, baik. Jadi biasanya dalam sirah Nabawiyah ni, timeline yang Ustaz tunjukkan tu memang ada disebut dalam kitab lah. Contohnya kitab sirah Nabawiyah li Tarbiyah ni karangan Mustafa As-Sibai ni adalah. Jadi kalau Nurul Yakin pun ada. Macam Ustaz dijemput sebagai penceramah di bawah Badar untuk kitab Nurul Yakin, sirah. Dan memang Ustaz kena jadi orang sirah lah. Dia menggunakan kitab Nurul Yakin. Dua minggu sekali. So Jumaat pagi-pagi tu 7.30 Ustaz dah kena online dah. Badar sana memang aktif lah. Dia buat kitab, dia panggil penceramah-penceramah luar. Okey, timeline. Yang pertama Ustazah Azira, okey, yang ini basic yang pertama, anak-anak kena ingatlah kelahiran dia, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ini boleh ceritakan hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Apakah peristiwa yang paling penting adalah tahun gajah tu. Tahun gajah, kita kena tahulah basic ni. Okay. So kalau kita lihat apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada serangan tentera bergajah ni, cuba tengok gambar. Ini ilustrasi sajalah, bukan yang sebenar, realiti yang sebenar. Tapi nak diceritakan kat sini adalah setiap orang kata kekuasaan yang besar itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh lenyapkan dalam sekelip mata saja. Kira Abraha ni, Raja Abraha ni, tentera bergajah ni, kira zaman sekarang ni macam kuasa besar kita lah. Sekarang ini seperti Amerika, Rusia dan sebagainya. Tetapi walau sebesar mana pun bala tentera itu, Allah sekelip mata je Allah musnahkan. Okey, itu yang pertamalah. Jadi anak-anak kena tahulah tarikh lahir dia. Okey. Baik, yang kedua Ustazah Azira, okey, yang ini yang kedua ni biasa ada Nabi telah dibedah dadanya dan diasuh dengan kesucian. Yang ini menunjukkan satu isyarat pra-isyarat dan kita kena yakin ini adalah pengistirahan Allah SWT kepada hamba yang dipilih untuk menjadi seorang rasul. So kena percayalah jadi. Baik, seterusnya usia 6 tahun Usia 6 tahun ni kita tahu ibundanya iaitu Aminah wafat kita beruntung anak-anak, kita masih lagi ada ibu. Kita masih lagi ada ibu, tapi Nabi usia 6 tahun telah kehilangan ibu yang dikasihinya dan dijaga pula oleh datuknya Abdul Muttalib dan dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ini banyaklah kita boleh ambil pengajaran dari sini. Contohnya anak yatim, cara kehidupan anak yatim ni pun satu motivasi. Kadang-kadang ada orang kata di usia muda kehilangan ibunya. Okey, ada yang kehilangan ibunya ataupun ada berlaku masalah rumah tangga dan sebagainya. Okey, jadi bila kita ada ibu, yang ada ibu ni alhamdulillah. Okey, jadi sehebat mana pun kita ketika mana kita berada sekarang ini bukan kehebatan kita sebenarnya, tetapi itulah doa daripada ibu kita. Nak katakan kat sini, ustaz pun sebenarnya bukan dalam kalangan pelajar cerdik macam anak-anak. Kalau dahulu di sekolah tu, di kelas tu, ustaz
ya, nombor di belakang sekali. Sistem dulu ustaz sekolah darjah 6 dulu, yang pandai duduk depan. Yang pandai pula pengawas, badan dia 3 kali ganda dari ustaz. Ustaz dulu kecil je, dia duduk depan. Dan bila mengajar tu, ya, cek dululah, sekarang mungkin dah berubah, fokus kat depan aja yang pandai. Yang macam ustaz ni yang tak pandai memang tercorot, nombor 2 ke belakang. Biasalah kalau ke belakang ni dicubit kan, dibaling buku. Itu semua tak jadi masalah. Orang boleh berubah. Okey, orang boleh berubah. Jadi hebatnya kita ni adalah dengan doa dari ibu kita. Okey, baik ya. Seterusnya kita teruskan. Baik, usia 9 tahun. Okey, ini kita dah tahu cerita ni. Okey, maksudnya usia 9 tahun baginda Rasulullah SAW selalu mengikut ibunya, bapa saudaranya Abu Talib ke Syam. Tapi sebelum tu dia ada kerja dia. Apakah kerja Nabi? Mengembala kambing. Anak-anak perasan tak? Bila kisah Nabi dan Rasul ni kan, pekerjaan mereka dahulu mengembala kambing. Sebab apa? Kadang-kadang benda tu simple, tapi bila kita kena fikir. Ni pun saya pun baru terbaca. Sebab Nabi ini menjadi seorang pembimbing, pentarbiah. Jadi bila dia mengembala kambing tu sedikit sebanyak menjadi satu latihan kepada diri kita. Jadi selepas ni, siapa bakal nak jadi guru, nanti kita ada satu modul. Modul mengembala kambing. Biar kita rasa sebelum kita nak mendidik manusia tu, kita kena mendidik kambing dulu. Sebab zaman Nabi-Nabi dulu tu mengembala kambing. Siapa ada kambing? Cikgu Ismail tak ada boleh kambing kat kampung? Tak ada lagi ya? Okey. Baik. Jadi semuanya mengembala kambing. Sebenarnya ada hakikat kenapa Nabi-Nabi pekerjaan mereka dulu mengembala kambing. Cuba kaji. Dia ada kaitan dengan pendidikan. Tak payah kambing lah anak-anak kan, kucing. Kat rumah ustaz ada banyak kucing, tapi tiba-tiba mati semua. Dalam 9 ekor dia macam kena virus ke apa, mati semua. Tapi yang jaga tu anak Okey, baik. Seterusnya Ustazah Azira. Kita tengok timeline ni. Timeline ni kita dah belajar dulu. Okey, 25 tahun Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Kalau nak ceritakan kat sini, hebat Sayyidatina Khadijah ni anak-anak. Kalau zaman sekarang ni, billionaire, seorang businesswoman, seorang wanita yang cukup orang kata dikenali, dan Allah jaga Sayyidatina Khadijah. Macam mana Sayyidatina Khadijah nak merisik Nabi Muhammad SAW dengan pekerjanya, namanya apa? Allahumma salli ala sayyidina, bukan Umairah, Maisarah. Maisarah. Okey. Jadi Sayyidatina Khadijah pun dipendekkan cerita meminang. Okey, nak diceritakan kat sini ni, inilah model isteri yang solehah lah. Bila ada satu bab tu ustaz baca macam mana Sayyidatina Khadijah dia apa tahu? Dia bukan menyelesaikan, dia beri semangat kepada Nabi ketika mula-mula Nabi mendapat wahyu. Memang ustaz baca kisah tu dalam kitab Arab lah, tapi ustaz cari translate dia. Nabi waktu terima wahyu tu balik berselubung. Selimutkan aku. Nabi macam memang ketakutan, tapi Sayyidatina Khadijah ni lah yang membantu Nabi. Jadi carilah isteri, anak-anak, carilah bakal isteri, doa dari sekarang. Ya Allah, ya Tuhan aku, kurniakanlah aku yang solehah. Kena doa, tak apa. Walaupun baru form 5. Doa. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat isteri yang solehah. Sehingga kan ketika Sayyidatina Khadijah hampir wafat, dia berpesan apa? Kalau tulang-tulang ni boleh dijual untuk membantu Islam, juallah. Masya Allah, sampai macam tu. Okey, seterusnya Ustazah, kita ada 2-3 minit lagi. Okey, seterusnya. Okey, usia 35 tahun mendamaikan kaum Quraisy. Ini kebijaksanaan. Okey, adik-adik, kita boleh ambil ibrahnya adalah kebijaksanaan. Nampak tak? Macam mana Nabi tu, Hajarul Aswad tu, masa pembinaan Madinah semula tu, dia nak letakkan balik Hajarul Aswad ke tempat dia. Itu pun berlaku perbalahan adik-adik. Arab ni, ya Allah, asobiah dia jangan cakap lah waktu dia memang cukup perkara kecil pun dia sanggup berperang besar-besar. Perkara kecil je pun. Kan? Tapi orang Arab ni
Kita lihat, Masya Allah. Tapi kan kalau kita lihat kat sini, apa yang pengajaran ambil ni, Rasulullah SAW ni ada simbol perpaduan. Apa buktinya? Kita lihat Bilal bin Rabah. Okay. Bilal bin Rabah tu, adik-adik nak tahu, kita sedia maklum lah, dia berkulit hitam daripada Habsyah, daripada Afrika sana. Tapi Nabi boleh menjadikan dia sahabat. Tidak resis dan tidak pilih warna kulit. Macam tu juga dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Tetapi apa sumbangan Salman Al-Farisi? Nabi ambil idea Salman Al-Farisi itu untuk menggali parit ketika Perang Ahzab. Dan idea tersebut cukup berbaloi dan tentera Islam memperolehi kemenangan. Hanya dengan idea daripada orang luar. Bukan orang Arab. Nampak? Nabi tidak resis. Simbol perpaduan cukup kuat. Okey. Baik, seterusnya. Ustazah ni. Okey, sikit lagi. Okey, usia 35, okey 40 tahun. Yang inilah mendapat wahyu yang pertama ni. Okey, pada bulan Ramadan. Yang ni kita akan kamu akan dapat lebih lanjut waktu sambutan Isra Mi'raj nanti. Ya? Boleh Ustazah Azira panggil lah penceramah lain yang boleh cerita tentang Isra Mi'raj. Okey, seterusnya. 40 tahun. Okey, kemudian usia 50 tahun. Okey, Abu Talib ya. Yang Amul Huzni memang tahun kesedihan. Dua-dua ni orang yang disayangi Nabi pada tahun tu telah meninggal, isteri dan juga bapa saudaranya. Kemudian pergi ke Taif. Taif dia nak teruskan dakwah, kena baling batu. Pandainya orang Taif ni, dia tak gunakan orang-orang tua untuk membaling baling batu ke Nabi. Dia gunakan orang-orang muda. Dia hasut pemikiran orang muda untuk membaling batu kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya Ustazah, insyaAllah. Okey, kemudian Isra Mi'raj. Okey, Isra Mi'raj pun apa nama ni, boleh kita tahu secara ringkas, dan ini pun banyak. Nanti boleh panggil lah penceramah-penceramah yang lagi hebat dari saya untuk ceritakan tentang Isra Mi'raj. Okey, seterusnya umur 52 tahun. Okey, seterusnya Ustazah Azira. Okey, kemudian inilah pembukaan Madinah, bangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Tapi sebelum tu ada Bai'atul Aqabah. Bagaimana 73 lelaki ini berbai'ah. Okey, akan membantu Nabi. Okey, hasilnya Masjid Quba. Jadi kat sini simbolnya adalah masjid. Simbolnya adalah masjid. Kekuatan perpaduan kita ini, orang Islam ni adalah di masjid. Zaman Nabi boleh, politik boleh di masjid, tapi sekarang tak boleh lah. Okey, jadi kalau kita berpindah ke tempat yang baru, kita pergi masjid untuk kenal orang. Memang cukup mudah kita kenal orang di masjid. Okey, seterusnya. Okey, akhir sekali, baik usahanya. Okey, Haji Wada atau Haji Hujatul Wida. Okey, kemudian pada tahun 10 dan tahun ke-11, okey, peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW. Next. Okey, ini kita tahulah tarikh dia, tahun dia wafatnya Nabi di Madinah dan sebagainya. Okey, akhir sekali Ustazah sebagai kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Okey, next. Ini biasalah, ini sebenarnya untuk pelajar sekolah rendah. Okey, baik, terusnya. Okey, lagi. Last kita kepada kesimpulan. Okey, ini lagi. Okey, lagi. Okey, adab berguru. Okey, baik. Akhir sekali, ya. Jadi apakah hikmah dia? Okey. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini, menyambut Maulid Rasul, ya, insya-Allah lah kita memohon agar Allah tu tambahkanlah iman kita, ya, dan kita meyakini Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Yang kedua, amalkanlah apa yang Nabi suruh. Macam khutbah tadi yang kita dengar, saya dengar balik kan. Slide ni saya buat sebelum khutbah, tapi khutbah tadi menyatakan mana kita kena ikut apa yang Nabi suruh. Yang seterusnya, kita kena syukur dengan nikmat Allah. Ya, sebenarnya nikmat dan rahmat Allah ni cukup luas. Ya. Kemudian kita percaya Nabi ini tugasnya adalah untuk umatnya. Dan seterusnya kita kena rasakan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, macam mana caranya amalkan sunnah dia. Kemudian berselawat banyak-banyak. Dan insya-Allah kita mohonkan agar kita ini, apa yang kita buat ini, agar Allah selamatkan di dunia dan akhirat. Dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW, dengan kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan ataupun role model dalam kehidupan kita. Cukup cantik, cukup sempurna. Jadi saya rasa itulah saja perkongsian saya. Ya, saya mohonlah
kemaafan jika ada terkurang, terkhilaf dalam saya berkongsikan ilmu yang sedikit ini, ya. Mudah-mudahanlah adalah kebaikan dan mintalah kita sampaikan agar menjadi jariah kita di akhirat nanti, insya-Allah. So, terima kasih kepada pihak sekolah. Seronok berjumpa dengan kawan-kawan lama. Cuma niat di hati tu nak singgah. Tapi tunggulah masanya, insya-Allah nak jumpa juga kawan-kawan. Okey. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Jadi siapa yang ada apa soalan boleh letak di bahagian komen ataupun boleh buka mic untuk menanyakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada satu soalan. Zaman sekarang ni kebanyakan orang dia susah untuk cinta dan sayang kepada benda yang dia tak nampak depan mata dia. Jadi soalan saya, adakah cukup sekadar kita ucap lafaz aku sayang Nabi, aku cinta Nabi tanpa apa-apa tindakan yang menzahirkan rasa cinta kita itu? Itu saja, Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih ya. Satu soalan yang baik. Memang tak dapat dinafikan ya. Ustaz pun begitu juga. Untuk mula-mula tu memang susah. Ya, untuk mula-mula ustaz nak amalkan selawat, memang kalau kita tak buat, kita tak rasa kan. Memang kata kita tak nampak lah. Maksudnya itu adalah tanda-tanda keimanan. Jadi macam mana nak orang kata wujudkan keimanan, keteguhan hati kita tu, banyakkanlah mempelajari sirah-sirah Nabi. Ya, beli satu buku, ya, kita banyakkan baca Nabi, kita tengok apakah dia makanan kesukaan Nabi, apakah bentuk fizikal Nabi, banyak buku-buku tu. Jadi dengan cara kita mengkaji, kita akan rasa lebih tertarik. Macam orang nak dapat jodoh lah. Kan? Kalau dia tak cari, macam mana dia nak dapat bakal isteri? Dia kena carilah. Macam Ustaz cakap tadi, doa, cari isteri yang solehah. So yang pertama, ya, benda ni memang susah sebab dia ada kaitan dengan iman. So macam mana nak tambahkan keimanan kita? Kita kena mencari. Ya? Islam itu dicari, bukan mencari. Cari banyak-banyak. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Cari para ulama ya yang mengamalkan sunnah. Kita nampak dari segi zahir ya dan batinnya tu ulama itu memang benar-benar mengikut Nabi Muhammad SAW. Bergaullah dengan mereka. Jangan ulama ni, satunya saya minta ya kepada adik-adik semua. Ya, janganlah sesekali kita menghina ulama, ya, mengeji ulama, memfitnah ulama. Kerana al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita nak dapatkan kita rasa zuknya pada cinta kepada Nabi, kita tengok para ulama yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ikut mereka. Ustaz bagi dua tu je lah ya. Boleh ya? Zifa ke Zaifa tu? Okey, boleh ya? InsyaAllah boleh ya? Okey, terima kasih. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Samarul Nizam Liasani atas ceramah yang disampaikan. Jadi semoga kita semua dapat mengambil isi-isi baik, isi-isi penting dan mengambil iktibar daripada ceramah yang disampaikan dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi majlis akan diteruskan lagi dengan sesi cabutan barakah yang akan dikendalikan oleh Ustaz Alamuddin bin Kamal. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis kita pada malam ini yang diraihkan Ustaz Dr. Kamarul Nizam, pengetua Barisan Perlembagaan, guru-guru serta anak-anak pelajar sekalian. Jadi sebelum dimulakan cabutan barakah ini, diharap semua pelajar dapat memberikan perhatian tentang beberapa perkara. Yang pertama, sebentar lagi dua link Google Form akan diberikan di ruangan komen. Satu link untuk Banin, satu link untuk Banat. Maka anda belajarlah, murid-murid dikendaki mengisi nama dan tingkatan seperti yang diarahkan dalam link Google Form tersebut. Yang anda perlu beri perhatian ialah jangan tersesat link. Jadi kalau pelajar lelaki tulis di link lelaki, yang Banat tulis link Banat. Kalau ada yang tersesat link, nanti tiba-tiba kita tengah putar untuk Banat, nama lelaki naik, kita akan disqualify lah. Jadi sila tekan link yang benar. Yang kedua, anda dikendaki menulis nama sebenar anda. Jadi nama samaran, kalau letak nama samaran dan kalau ada rezeki cabutan bertuah tu kena nama samaran tu pun akan disqualify juga. Jadi letak nama samaran. Jangan letak nama samaran, letak nama sebenar. Jadi kalau nama macam jejaka tampan ataupun mawar berduri, semua tu kita akan disqualify lah. Kemudian yang ketiga, tulis dan submit nama sekali sahaja, tak boleh dua kali. Dan yang terakhir sekali, guru tak main. Guru kalau diisi pun, kalau nama dia terkena pun kita akan terus reject, kita akan buat sekali lagi. Jadi saya telah sharekan linknya. Jadi saya persilakan kepada semua murid untuk mengisi link tersebut di dalam tempoh masa 1 minit seperti yang saya akan sharekan bermula sekarang. Lepas 1 minit, link tersebut akan ditamatkan. Dalam masa 1 minit, submit. Albab tu contoh je. Ada masa lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Baik, masa telah tamat. Jadi seakan yang memberikan respon untuk Banin, masa dah tamat siapa isi selepas ni? Kalau line lambat tu nak macam mana kan? Sebentar. Ada sebanyak 52 partisipan yang telah mendaftar pada malam ini. Untuk itu, untuk memulakan cabutan ini, saya persilakan kepada untuk yang Badin ini, saya persilakan kepada penceramah kita, iaitulah Ustaz Kamarul Nizam, untuk memberikan signal putar kepada saya dan saya akan putarkan. Dia punya skripnya ringkas je, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, putaran dimulakan. Silakan Ustaz Kamarul Nizam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, putaran dimulakan sekarang.
Tahniah kepada Amirul Wajdi Tahniah. di Amirul, atas tahniah. Baik, kita pergi kepada Banat pula. Untuk pelajar Banat ada seramai 48 partisipan yang telah mendaftar. Semua orang dah nampak Okey, baik. Seterusnya untuk pelajar Banat, saya persilakan Puan Pengetua, iaitulah Bonda Ustazah Siti Nuridah untuk memberikan signal putaran dengan sama juga seperti tadi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, putaran dimulakan. Silakan Bonda. Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, putaran dimulakan. Tahniah kepada Nur Insyirah binti Zainal daripada 2 Al-Ghazali. InsyaAllah cabutan barakah tersebut akan dipuskan ke rumah pemenang pada malam ini. Itu sahaja untuk cabutan barakah. Saya kembalikan kepada pengurusi majlis, iaitu Saudari Izul. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Alamuddin bin Kamal atas penyampaian itu. Jadi kita teruskan dengan acara yang seterusnya, iaitu acara yang dinanti-nantikan, iaitu acara penyampaian hadiah sepanjang aktiviti yang dilakukan sepanjang program Maulidul Rasul kita. Jadi untuk pertandingan yang pertama iaitu pertandingan video kreatif Maulidul Rasul. Untuk Banat, pemenang tempat ketiga jatuh kepada kelas Ruais. Tempat kedua jatuh kepada Roh. Dan tempat yang pertama jatuh kepada kelas Aduri Al-Kisai. Bagi Banin, tempat ketiga jatuh kepada kelas Ibnu Jammas. Tempat kedua jatuh kepada kelas Idris. Dan tempat yang pertama jatuh kepada kelas Qalun. Seterusnya bagi acara yang kedua, iaitu pertandingan kuis ilmu wahyu dan sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi Banat, tempat yang ketiga jatuh kepada Halaqah Kumbul dan Khalaf. Tempat kedua jatuh kepada Halaqah Rawh dan Duri Al-Kisai. Dan tempat yang pertama jatuh kepada Halaqah Ruwais dan Ibnu Wardan. Mic buka, mic. Macam mana buat benda tu? Astagfirullahaladzim. Maaf.
Bagi Banin, tempat ketiga jatuh kepada kelas Ishaq dan Ibn Jamas. Tempat kedua jatuh kepada kelas Idris dan Syu'bah. Dan tempat yang pertama jatuh kepada kelas Qalun dan Hafs. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Semoga dengan acara penyampaian hadiah tadi meningkatnya rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada kesilapan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.